pakaian nak tutup aurat, maka sah sembahyang. Atau kata mampu. Kalau kaedah fiqah dia sebut sana mampu dan tak mampu, bila mampu wajib, tak mampu sah sembahyang. Tapi kalau dia kata mesti tanpa darurat apa semua, itu kena qada. Yang tak. Dan kalau ada ia tempat yang suci daripada manusia, sunyi daripada manusia, lagi dalam kelam sekalipun. Apa maksud dia? Dia faham je ni. Apa kaedah tutup aurat dalam sembahyang? Istilah dalam sembahyang menutup aurat apa dia? Iaitu menutup warna kulit, bukan tutup tubuh badan. Ya. Jadi apa sahaja alat tuan-tuan untuk menutup kulit sah sembahyang. Sah sembahyang. Okey. Yang kedua, aurat dengan orang. Aurat dengan orang ni lain. Dia tutup warna kulit dan berupa bentuk tubuh badan. Maka dia berbeza lelaki dengan perempuan. Pada hukum perempuan, haram nampak lekuk-lekuk tubuh badan dia. Betul. Walaupun dalam sembahyang dia sah. Depan orang tak boleh. Sebab aurat dia tu haram dipandang oleh lelaki. Sebab dia akan datang syahwat. Orang lelaki pula tak apa. Pada hukum asal hukum tak apa. Ada kata makruh je. Makruh je pakai tu macam orang lelaki nak cikal. Kan sekarang ni gila pakai cikal. Itu dia pakai seluar ketat tu. Orang lelaki tu dimaafkan. Nampak betul itu sebab jarang orang perempuan suka juga tengok benda tu. Dia tak ada syahwat. Dia seronok je tengok. Tapi dia tak ada syahwat. Orang lelaki jangan pakai, kalau perempuan pakai gitu, dia nak syahwat. Boleh jadi tak pergi surau itu. Dia lain, Tuhan bagi. Jadi sebab itu pada perempuan dia haram, pada lelaki tak. Tapi makruh. Tapi kalau bawa kepada syok perempuan, haram pula gitu tu. Memang kampung tu perempuan tu pantang tengok benda tu. Pakai seronok semua, sudah, itu haram. Dia tengok kaedah situasi ketika tu. Okey. Jadi pada segi sah sembahyang sah. Tu yang dia pakai swimming muslimah swimming suit tu. Ya, kan dia ketat tu. Kalau pakai sembahyang sah. Pakai mandi tak sah apa? Nampak. Nampak bentuk badan tu. Nampak juga. Ya, kecuali dia pakai jubah lah apa, tak nampak. Okey, itu kaedah aurat lelaki dan perempuan dalam sembahyang dan luar sembahyang. Jadi takut dia faham tadi. Ya, pada segi orang tengok, orang tak tengok. Dah kaedah hukum haramnya. Okey. Kemudian syarat tutup aurat, tutup kulit. Aku sembahyang dalam gelap. Itu ceritanya. Ya. Dia pun tutup lampu gelap pun semua, tak ada siapa tengok, dia dengan malaikat je. Bogel. Ibu bogel sembahyang. Sah tak? Tak sah. Dia bukan situ. Segi tutup aurat ni asalnya memang tutup warna kulit, tapi dia masih dihukum tidak berpakaian. Tak boleh. Walaupun dalam gelap. Okey, tu kadang-kadang dia lari kaedah. Kecuali dalam keadaan situasi dia tak ada pakaian, baju tak ada, duduk cerita dalam penjara lah, dalam penjara. Ya, duduk dalam penjara, sel dia sorang-sorang situ. Ya, yang dibekalkan baju dia tu seluar pendek. Misalnya tak ada baju nak pakai, sejadah pun dia tak bagi. Ya, maka dia boleh sembahyang pakai seluar pendek. Ya. Katakan sepeda yang ada seluar pendek pun pakai kencing, wajib tanggal. Tak dia pakai. Sebab najis dia tak dimaafkan apa ketika pun. Kecuali dia raih waktu je. Maka ketika tu kalau buka aurat boleh sembahyang? Boleh. Ya, buka. Sembahyang dalam telanjang tak perlu qada. Ya. Tapi kalau surau janganlah. Apa haji terkonten-konten ni? Dia kata tak ada baju nak pakai. Tak boleh. Depan orang tak boleh. Haram. Ya. Dia wajib tutup aurat lagi. Okey. Dan disyaratkan menutup dengan sesuatu yang menegahkan dia melihat warna aurat. Itu syarat dia. Ya, tak kira lah. Boleh tutup dengan kain, tutup dengan daun-daun. Surat khabar pun surat khabar lah. Ya. Jangan tutup dengan kain lansir. Kain lansir tu nampak kulit. Ya. Tak ada lain Ustaz kain lansir. Boleh kain lansir. Balut sampai tak nampak kulit. Boleh. Ya. 8 lapis tu.
Kain serban putih tu, ada yang boleh, ada tak boleh. Ya, yang jarang tak boleh sebab dia nampak warna kulit. Ya, tak boleh Nak kategori warna kulit tu pun kadang orang tanya, ustaz, macam mana tu? Nampak tak kuning kulit? Tak nampak. Tapi nampak bentuk tangan, tak apa. Itu bentuk. Dia tak boleh nampak warna kulit tu. Maka tiada memadai yang tiada menegah warna seperti kaca. Mana tahu tak pakai zaman esok baju pakai plastik ni. Plastik transparent. Tak boleh. Dan kain yang jarang. Kain yang jarang. Macam style orang Perancis sekarang kan. Ada tu baju jarang. Baju macam kain net dia pakai. Atau dan yang jernih. Jernih. Kira kain dia jernih tu macam plastik. Zaman ni tak ada plastik. Kerana tiada menegahkan warna kulit. Walaupun dia waterproof. Kalau ikut dia waterproof, tak masuk air. Tapi dia nampak warna kulit, hukumnya tidak sah. Dia bukan kira waterproof. Dan demikian lagi tiada memadai jika dicelup dengan merah dan kuning dan hitam kerana tiada padanya jirim dan hanya asar. Okey, maksudnya orang dulu dia ada pencelup dia bukan cat. Dia pencelup. Maka dicelupkan badan dia dengan inai. Kan? Jadi tak nampak warna kulit dia. Dia pun sembahyang. Salah tak? Sebab itu bukan jirim. Warna bagi hukum syarak dia bukan jirim. Dia hanya benda yang halus. Tiada pada jirim. Hanya dia bekas jirim. Kesan daripada jirim. Baru dia ada warna. Maka hukumnya tidak sah. Kalau dia pakai baju warna sama kulit macam mana? Tak apa. Dia kena tutup lah. Dia jangan nampak kulit asli. Yang tu bukan kulit asli. Dan kalau menutup warnanya sekalipun, dia memang tutup warna lah ustaz. Asalnya warna kulit seorang matang. Bila bubuh pencelup dia kata merah semua. Mana ada warna kulit dah. Tak boleh. Itu bukan tutup. Dia tak nama tutup. Walaupun warna yang lain tak nama tutup. Sebab dia berjirimnya bukan berjirim. Dia hanya kesan jirim. Inai, pencelup. Cat masuk tutup. Sebab dia ada lapisan. Lapisan yang boleh koyak buat. Macam cat dinding kan. Bila tak nak cat ni kita pun tembak dia keluar balik. Dia ada lapisan. Jadi siapa nak jimat pakaian nak semayang, pakai cat, nak celup badan dia cat. Itu nak masuk balik lah. Dan demikian lagi tiada memadai menutup dengan umpama khemah. Macam tadi lah, dia kata aku malas nak pakai baju terpanas. Dia pun buat khemah gitu. Besar cukup-cukup badan dia lah. Jadi orang tak tengok lah orang dia. Dia semayang boleh gitu. Tak sah. Jangan jereka. Tapi kalau baju dia pakai, tapi besar kelambu, tak apa. Macam baju perempuan Iran ni. Dia ambil kemah tu jadi baju tak apa, lekat pada badan. Jangan dia duduk dalam kemah tu boleh. Atau kelambu kerana tiada dinamakan pada orang menutup aurat. Itu bukan nama tutup aurat namanya tu. boleh belah. Nampaknya? Tetapi memadai sah sembahyang jika dilumur dengan lumpur. Lumur dengan lumpur sembahyang. Memang kecat tu kias pada lumpur. Tapi lumpur tu dia ketak-ketak kan. Patah tak boleh. Dia mesti tutup aurat dia. Gerak kan dia ketak. Tu lumpur basah lah. Atau air yang keruh. Atau jernih tapi yang banyak. Sembahyang adalah air tapi telanjang. Sah. Sebab dia kira tutup aurat. Dikelilingi dengan satu tutupan sekeliling badan dia. Jadi air tu air warna hijau. Piambang banyak. Dia sembahyang tu orang tak nampak aurat dia. Dia kira tutup. Dia tak sama kemah. Kemah tu dalam kemah jadi ruang udara. Udara tu tak tutup. Lepas tu pekah pening ni. Kalau kita pandai-pandai hukum kita tak sah lah. Ni kalau buat soalan Paisal SPM ni mampus pula jawab ni. Di atas dia kata umpama kiambang di atasnya. Jadi tertutup dengan kiambang sah sembahyang dalam layar. Jadi kalau kita kata tak ada pakaian nak pakai, ada air yang keruh boleh tutup aurat, kita mereka kata kena sembahyang layar.
Nah, sujudnya dah. Kan haru yang nama tu. Itu yang mari viral tahap gila semayang. Kononnya Islam tu dilaksanakan semua. Dia pergi snorkeling dalam laut. Dah snorkeling dalam laut, semayang dalam laut tu, buat kamera tunjuk. Oh, orang ini cara Islami. Tu setan namanya. Siapa setan? Kamu perlu ke semayang dalam air? Kamu pergi snorkeling tu, pergi cari harta karun ke, cari rezeki ke, saja seronok. Saja seronok. Masa kamu masuk dalam laut tu, kan ada kapal kat atas. Semayang atas kapal lah, semayang dalam laut. Satu. Yang kedua, bila semayang dalam laut, sujudnya sampai ke? Mana mungkin. Ya, dia dah ubah batu, baru boleh. Satu. Yang kedua, baca Fatihah sah ke? Kan dia pakai udara tu, oksigen kat situ mulut. Macam mana baca Fatihah ni? Kalau buka benda tu pun belum. Mana boleh baca Fatihah? Jadi saja di tempat, tak boleh. Yang bolehnya dia di penjara dalam layar tu. Tak boleh ke mana-mana di penjara. Tahu esok ni? Dia bagi oksigen, duduk layar tu sampai bila-bila. Jadi dia ada hanya oksigen untuk tahan nafas. Jadi tak semayang tak boleh. Semayang belum pula. Tapi kalau sengaja duduk tak boleh. Tu menempah. Okey. Pening masyarakat ini. Untuk viral dapatlah dia punya like dia banyak. Rating. Yang menegah melihat warna kulitnya, tapi katakan cakap jahil jernih tak boleh lah. Dan harus dikerjakan demikian itu jika ada kainnya sekalipun. Ini tak apa viral. Nak tahu tuan nak buat pula viral. Ya, semayang secara kitab ni kan. Buat bola hijau ni hijau, semayanglah bola. Tak nampak kulitnya, telanjang pun. Dan jika tiada, maka wajib dilumpurkan atau air yang keruh itu jika dapat ia rokok dan sujud dalam air dengan tiada masyakkah yang sangat. Nampak? Syarat tadi yang boleh semayang dalam kiambang, dalam air keruh betul, kalau boleh sujud lah. Kalau tak boleh sujud tak sah. Maka kalau kita kata yang viral tadi ni memang tak sah. Ya, dia ambil wuduk macam mana betul? Duduk dalam air betul. Tapi dia pakai kan glove, baju renang tu kan tutup habis, air tak masuk. Macam mana ambil wuduk? Itu nama main-main. Bila bermain-main dengan agama, hukumnya haram. Kadang-kadang boleh jatuh kafir sebab bermain agama. Ya. Sekarang suka viral semua nak Islami. Orang ni tunjuk Islami, berenang cara Islami, bersukan cara Islami, main golf cara Islami, hospital cara Islami. Ya. Dalam surau tak ada Islami lah. Habis semua orang ambil. Dan tasawur pula jika ada ia sembahyang akan mayat atau orang yang tidak dapat rokok dan sujud sebab ada padanya penyakit. Itu lain pula lah. Itu gambaran lain pula. Ya, pada sembahyang dalam air tadi. Masalah sikit lagi. Jika seorang tiada kain yang menutup aurat, maka wajib dia sembahyang dalam air. Apa? Tak ada kain. Dan kala hendak rokok dan sujud dia naik ke tebing, maka tiada dimasyakkahkan dia yang sangat wajib diperbuatnya. Kaedah dalam masalah fiqh ni, al-maisur la yutraku bil ma'sur. Benda yang mudah dengan tiga kerana payah. Okey. Dia tak boleh tutup aurat semua, kena tutup aurat sikit. Ada sikit dia tutup aurat sikit. Okey. Dia tak boleh tutup aurat sepanjang masa. Dia kena tutup aurat masa dia boleh. Jadi dia duduk tepi-tepi. Ada air keruh, syarat dia lah. Bila dia masuk dalam air, auratnya tertutup. Maka dia kena sembahyang berdiri dalam air itu supaya auratnya tertutup. Wajib. Tapi bila dia nak sujud, mana mahu dia sujud air terapung. Nampak punggung tu. Ya, tonggil gitu kan. Maka tak boleh sujud. Sujud tu wajib sentuh lantai. Tentu tanah. Maka masa sujud dia naik ke atas tebing, sujud. Habis sujud kan terjol balik. Nongging tak apa, tu dimaaf. Dah tak ada jalan dah. Kalau dia dalam air, tak sah sujud dia. Kalau di atas, sah. Tapi nampak punggung dia. Masa tu semayang. Jadi dia sekejap je lah. Itu kaedah kita kata kalau berlaku. Jarang nak berlaku gitu pun ya. Kalau hukum fiqahnya.
Dan harus pula ia semayang dengan telanjang dengan apa tu? Ditamam tu, mim, tertinggal kepala mim. Dengan ditamam rokok dan sujud. Jadi kalau tadi macam Haji tanya dia duduk nampak tertonggeng tu tadi, ya, dimaafkan. Sebab dia kena tamam rokok dan sujud dia. Jadi kalau sujud dan ayah gitu terapuk, tak sah. Tak sah, dia kena 7 anggota tu kena tanam. Itu dia kata main-main, nama agama main-main. Atau ia semayang dalam air jika masyaqqah yang sangat dia naik rokok dan sujud di ketebing, maka tak kala itu ia isyarat pada rokok dan sujudnya. Mana larat ustaz, saat nak naik, saat nak turun, saat naik turun, kata awak nak turun, semayang lah ayah. Habis, rokoknya ikut syarat, sujud ikut syarat. Itu dah kira habis darurat. Baru ada darurat baru boleh, saja-saja tak boleh. Ya, okey. Dan disyaratkan untuk aurat itu dari atas dan pada keliling. Aurat jaga tuan-tuan, ni satu masalah. Atas ni, jangan tuan-tuan tak pakai baju dalam. Saya ada ni, pagoda. Lepas tu, buka butang itu, perut boroi, ikat kain bawah pusat. Bila rokok, ya, nampak pusat buka tengah-tengah, batal main. Ya, dia kena keliling atas, belah atas, keliling ni butang ni jaga, dengan dibuka gitu. Orang sebelah tengok dah pakai kemeja, baju dalam tak pakai. Dia tengok-tengok, bulat pusat kontrol ni kata dia. Nampak ke celah butang, batal. Dia bukan tengok depan belakang tak, dia kira keliling atas. Okey, habis. Belah bawah tak payah. Sebab tu tuan, orang lelaki semayang, mana dia pakai spender? Kain belekat je. Kalau di rumah lah, buah kain belekat tak ada spender. Jadi orang di belah bawah tengok nampak, sah. Jadi mana tahu tuan-tuan, esok ni kaya orang sini buat masjid 2 lapis. Buat masjid 2 lapis. Lantainya kaca. Jangan heran nanti zaman ni. Jadi orang bawah ni tengok atas, besar juga Pak Haji ni kata. Nampaklah semayang dia sah. Sebab daripada bawah tak kira. Tengok tu haram. Tengok haram lah. Semayang pun tu sah. Ya, dia tak kira belah bawah. Kalau kira belah bawah susah benar. Terbuka belah bawah tak kisah. Ya, terbuka belah atas dan keliling dia. Itu jaga. Jadi jagalah orang lelaki pakai baju Melayu, pakailah baju yang tutup pusat dia. Atau kain belekat tu ikat atas sikit. Susah pula bubuh tali pinggang Mekah tu. Tutup betul pusat. Ustaz, masa sujud kan kaki lipat. Nampak? Kaki kan belakang nampak kan. Tu khilaf. Okey. Dalam satu masalah lagi terbuka aurat keliling, maka bila kata keliling, kita duduk belakang orang, ya, nampak pelipat dia, tu berlambak. Okey, satu kaul yang masyhur mengatakan batal. Ada kaul kata tak batal, ada selisih pada faham kitab. Jadi saya cenderung pada Allah yarham kontur saya, anak murid dia semua pakai kain pelikat, ada seluar dalam. Dia tak bagi, dia kata batal. Pak Teh Keruh dia kata aula orang ada duit pakai seluar semayang, ada seluar dalam. Okey, tu Pak Teh Keruh. Dalam kitab Bajuri dia kata harus, tapi kita faham Bajuri kata bila kita semayang tertinggi, dia kata tertinggi, maknanya atas pangkit. Orang duduk bawah, dah tentu nampak gitu. Ya, maka hukumnya tak batal. Okey, jadi masalahnya di kategori keliling juga. Jadi bila orang yang semayang pakai kain pelikat, kaki dia kangkang, kaki dia kangkang. Bila orang belakang dia nampak tu pelipat sampai nampak betul peha dia sikit. Tu aurat. Maka batal. Okey, kalau tak batal sekalipun maka dia aurat, tak boleh tengok. Ya, maka untuk ihtiyat, jaga-jaga, ya, pakai seluar. Tambah kita berduit, pakai seluar lah. Pak Teh Keruh suruh pakai seluar, kita berduit lah. Arwah untuk saya memang dia suruh anak murid dia semua pakai seluar. Kain pelikat ada seluar panjang. Jadi kalau pakai jubah pun saya tak pakai jubah dengan kain pelikat. Pakai jubah dengan seluar. Sebab dia akan tutup pelipat dia. Kalau tuan-tuan perhati tengok memang nampak betih orang tu. Nampak betih, nampak beha kali. Jadi dikhawatiri
dia batal pada satu pandangan. Jadi mak mengelak tu elok kita pakai seluar lah. Itu je lah. Macam kalau pakai macam orang tawaf kan, sembahyang 4 tawaf tu kalau batal susah lah kan. Ya? Pakai orang pakai ihram. Pakai ihram. Mana ada betul dalam kan. Memang. Jadi sebab tu dia kena kepit kaki dia. Masa sujud dia kena rapatkan kaki supaya jangan dilihat. Jangan kakang sampai nampak betih peha tu lah. Baru kita ikhtiar je. Jaga. Jadi kalau siapa tak pakai seluar, dia rapatkan masa sujud tu, dia rapatkan kaki dia supaya tak dilihat oleh orang belakang lah. Jadi sekurang-kurangnya dia tak batal. Kalau kata kau yang ringan pun kata tak batal, tapi orang tengok belakang tak elok juga sebab nampak aurat dia. Okey. Jikalau sembahyang seorang serta bangkai, itu bajak ke mana tadi? Dan aurat lelaki isyaratkan menutup aurat dari atas keliling. Okey, tiada pada pihak bawah, maka jika kainnya kelihatan pada pihak atas, pada leher bajunya, nampak? Dia tengok kot nampak, boleh tengok ke atas nampak, tengok ke tepi tak nampak. Atau tangannya, tangan baju sekerat, tangan separuh tu, ya, tambah sekarang pakai singlet. Dia ada je orang semayang pakai singlet. Ini panas kan? Nampak balik tangan bajunya, ya, batal sembahyangnya pada ketika itu. Dan wajib ia kancingkan, bukan kencing tu, leher baju atau disematkan dengan lidi atau diikat pinggangnya supaya jangan terbuka butang dia, leher dia ataupun ketiak dia tadi lah, nampak aurat pusat tu. Dan aurat laki-laki dan sahaya perempuan jikalau sahaya mukatibah atau mubaadah atau mak anak sekalipun antara pusat dan lutut, atau mak anak sahaya, anak sahaya, ataupun anak dia, mak dia tu sahaya, kahwin dengan mak dia, jatuh dia sahaya, kahwin ni, dia bersetubuh dengan hamba dia. Dan diri, pusat dan lutut itu bukannya aurat. Kalau ikut asalnya, pusat tak aurat, lutut pada lutut pun tak aurat. Tetapi wajib menutup juga satu suku daripada keduanya supaya yakin menutup aurat. Jadi dia tak mau border. Jadi sebab ni khilaf ulama dalam mazhab. Dalam segi ni, mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama mazhab lain mengatakan pusat baina surrati wa rukbati, mana antara pusat dan lutut. Pusat tu tak masuk, bawah pusat tu sampai ke lutut masuk. Semua peha masuk. Al-fakhzu minal aurah, kerana berpegang pada hadis Nabi, al-fakhzu minal aurah, peha itu daripada aurat. Tetapi fiqh dia kata tak sempurna kamu tutup tanpa tutup pusat, sebab dia atas border sangat. Pusat tu dia punya line, tak masuk aurat. Tapi bila bubuh bawah pusat, takut terbuka aurat, maka wajib tutup kepala pusat tu. Pusat dia tutup kan? Ya, dalam bab sembahyang. Begitu juga aurat lelaki dengan perempuan. Ya, jangan terjoleh hanya pusat tu depan menantu. Tak apa, menantu aku tadi. Ya, pusat tu aurat. Dia bila bawah sikit pada pusat tu aurat, dah masuk aurat dah. Ini bukan apa ni, sikit lagi nampak hutan tentara punya londeh ni, kain kepala kain, ya, gulung kain ni ke. Pakai seluar pendek dalam rumah, tak apa, anak menantu aku. Aurat tu peha, al-fakhzu minal aurah. Yang halal ni suami isteri je, anak tak. Anak tetap melihat siapa aurat pada pusat lutut, ya, kecuali merawat lainlah. Apa ni lenguh kata dia, main kecil, tak apa lagi lah. Okey. Jadi kena tutup pusat lutut kerana untuk menyempurnakan tutupan aurat tu dengan had dia. Asalnya dia tak aurat. Asalnya kepala lutut tu dengan apa ni, tak aurat. Tapi jatuh hukumnya ma la yatimul wajibu illa bi, fa wajib, barang yang tak sempurna satu kewajiban mengalihkan dengan dia, maka hukumnya jatuh wajib. Habis.
Dan aurat perempuan yang merdeka jikalau belum balik dalam sembahyang dan tahu ada di sini lupa. Aurat khilaf. Ada mazhab dia kata baina surati wa rukbati, dia kata aurat antara pusat dan lutut, makna antara. Ma baina surati wa rukbati, bukan ila surati wa rukbati. Jadi dia kata benda antara pusat lutut tu apa? Kubul dan dubur. Maka aurat dia kubul dubur. Pakai seluar pendek boleh sembahyang bagi mazhab dia. Boleh. Tapi tak ada orang buat pun. Orang baru-baru ni dia kata. Kononnya dia pandai mazhab lah. Ulama dia pakai seluar pendek kat sembahyang. Orang ikut ulama, bukan ikut orang hukum tu semata-mata. Al-adatu muhakkamatun. Adat tu hukum. Ya, adat tu satu hukum. Kita masyarakat ni tak faham. Memang kata-kata boleh tuan-tuan sembahyang pakai kepelikat tanpa baju. Boleh tak? Boleh, sah. Cuba datang surau kalau tak ada baju pakai kepelikat. Pelik orang. Hukumnya jatuh kadang haram. Sebab apa? Menyalahi adat. Tu masalah dia. Adat tak betul. Ya, hatta kata ulama, kalau tidak ada baju yang sesuai untuk pergi sembahyang jemaah, gugur fardunya. Ya, kita tu imam, bila saya ustaz lah. Hari tu lupa bawa baju. Yang ada baju sukan dan track shoot. Saya datang pula mari sembahyang. Allah Akbar. Tu ustaz ke siapa? Ustaz tu, ustaz tu. Hari tu datang ni berjubah sorban ni. Ni apa hal track shoot? Lain pelik aku tengok muka dia tu. Haikal dan Nur, yang ni dah nampak macam neraka dia. Kan nampak aib, jatuh maruah. Maruah wajib jaga. Gugur fardu kifayah. Sembahyang di rumah. Macam tak ada pakaian? Tak sesuai pada pakaian, tak boleh. Tapi ini zaman sekarang ikut dan dia je lah. Dia kata Arab tu, Arab dia bukan mengaji. Dia tak penting benda-benda, janji semayang dah. Jadi kita ni sekarang ni nak masuk era Arab ni. Janji semayang. Bezalah adat tu hukum. Maka jika mengulangi akan semayang, jadi habis untuk aurat. Tu. Dan aurat perempuan merdeka. Kita rehat sekejap, kita nak pergi take 5 ke, take 10 ke, pergi beli air ke apa ke. Satu je tak? Apa ya? Satu sesi je. Satu je? Itu cukup je. Kata pukul 12, rehat ke? Pukul 9 sampai 11 je? 11. Sekejap, kita sambung sikit lagi. Kau lah nak buat 2 jam. Tak larat kan, boleh rehat sat. Ada soalan, buat soalan tak apa? Kita nak tutup ni. Lalat masuk dalam air. Ustaz. Masuk dalam air. Ada pandangan, ada dia sebelah, ada racun sebelah. Ramuan pedang. Tadi tanda dah berhenti, kita berhenti tu. Okey, masalah lalat masuk air. Ada hadis Nabi yang disebutkan, saya tak hafal matanya. Antara salah satu daripada sayap lalat tu, bukan kanan kiri, ada racun, ada penawar. Jadi jika masuk dia dalam air, kata fa'an ramhu, kata Nabi, kamu jelumkan dia, tenggelamkan dia, kemudian buang, minum. Okey. Daripada asas itulah salah satu daripada punca yang dikatakan binatang yang tidak mengalir darahnya ya jatuh pada air atau minuman atau air mutlak sedikit tidak mengubah warna, rasa dan bau, maka hukumnya air itu suci. Itulah dalil asalnya. Sebab Nabi suruh rendam 2 sayap tu, angkat buang. Jadi tak najis kan, najis. Tapi najis tu dimaafkan sebab binatang tersebut susah peliharanya, semua termasuk lalat. Jadi yang lain tu kias.
asalnya Nabi kata lalat. Itu mazhab kita pula, mazhab yang qiyas. Itu pentingnya qiyas. Adakah lalat saja? Maka lalat tu apa sifat dia? Sifat dia tanpa darah. Sebab tu dia tidak dikatakan bangkai pada air. Ya. Dia tak ada darah. Maka darah kalau dia pun sikit, tak mengalir. Maka segala binatang yang sama macam sifat lalat tadi, semut, cicak, lipas, cengkerik, tak mengalir darah. Kalau kita belah dia tak mengalir darah. Ada darah tapi tak mengalir. Maka hukumnya sama. Itu panggil qiyas. Baik. Ada soalan lain? Tadi kira macam kita kalau selalu ni kita belajar luar negara kan, macam khusus luar negara kan, kita makan konteks kita tak pasti halal. Yang kita tengok kalau macam ada tu ikan kita makan, kita pergi tak fikir sampai ke tempat masak belakang tu, buat di sana. Ada kata aslu syai' tahirun. Asal sesuatu tu suci. Jadi kalau kita nak makan, terutama kita ke luar negeri, kita tak payah pergi cek ke dapur. Kita tak suruh kita cek buat apa benda. Ada babi tu goreng tu. Cuma kalau kita pergi kita ada pilihan yang terbaik. Kita cari yang terbaik. Apa benda pun kita cari terbaik. Ya, kedai boseh dah tengok baru kita puas hati nak makan. Jadi kalau kita keluar negeri, kita tak boleh nak cek benda tu, tak payah cek. Tak wajib cek. Ya. Tapi kalau nampak depan mata, Depan mata tak boleh lah. macam dia Turki, bismillah, sebelah babi, sebelah. Walaupun kita kata ada satu mangkuk, dia bagi dua mangkuk. Satu dia kata yang ni fork. Yes. Jadi dah ikan. Kita kata tak mau makan lah keluar. Kita harus makan yang sebelah tu. Yang tepi fork tu tak tepi. Ya. Harus. Dia kata tak campur. Kamu nampak tak campur dalam tu? Tak nampak. Walaupun pada fikiran kita memang bercampur. Kalau nampak dia seduk babi itu dia itu. Ya, yang tu dia cedok pula gulai kita tak boleh. Tu nampak tak boleh. Yakin lah. Sebab benda tu kita keperluan. Tidak kalau kita nak ukur bengkah cara kita tempat yang kita mudah, kita tak boleh makan. Makan Maggi je lah. Makan tempat lain. Makan Maggi je lah. Roti ke dunia tu. Jadi dia ada kelonggaran situ. Lewat. Sembelih dalam pinggan kan. Macam kita naik flight Britain Airways. Macam tu juga. Mana kita tahu dia punya persediaan dia apa? Halal je. Asal je halal lah. Contoh saya. Ini berlaku biasa lah. Tapi nak tahu kedudukan. Pertama sekali buat solat. Solat yang pertama tu ialah imam kita nak rakaat yang akhir. Macam semalam lah. Semalam tu cuma tak cukup rakaat kan. Ini imam tu dah buat, kita dah selesai 4. Tetapi imam bangun terus mengerjakan, dia kata dia siap, dia kata dia rasa ke baru 3. Dia benar. Benar 45. Tapi ketika itu makmum belum bangun kan. Sebab makmum mengikuti imam kan. Kita Allahu Akbar baru kita naik kan. Apabila kita bangun kan, kita duduk baru kita tegur kan. Ni subhanallah kan. Jadi ketika itu imam dah sempurna duduknya. Jadi kita ingatkan dia pun duduk balik. Adakah imam tu atas? Okey. Isunya faham? Kita faham? Imam tambah rakaat. Cerita senang, imam menambah rakaat. Pada keyakinan imam, dia belum cukup rakaat, maka dia tambah kepada 4. Pada makmum dah cukup 4. Jadi pada i'tiqad makmum, bila imam dah berdiri tegak, dia pun subhanallah belakang, imam ni pun patah balik duduk pula. Hukumnya sah. Jika imam tu yakin dirinya menambah rakaat, bukan sebab tegur kawan ni. Tapi kalau dia tak yakin, ya, dia kata dah ya, orang belakang bohong, aku rasa tak cukup lagi, dia teruskan, sah pada ijtihad dia. Kita yang yakin imam tu menambah, wajib tunggu di bawah, jangan ikut. Tak ada kaedah imam kena ikut sebab dia imam. Dah, imam ni kita boleh ikut selagi mana betul. Kalau dia dah menambah 1 rakaat pada i'tiqad kita, tak boleh ikut dia dah, tunggu di bawah. Tak boleh melangkah, makruh. Harus memang melangkah, kalau melangkah tak batal sembahyang. Tapi sunat afdalnya tunggu dia sampai habis. Tunggu di bawah, kita baca tahiyat, tunggu dia turun balik. Jadi kalau kata pasal apa imam dengan makmum tak sama, berlain ijtihad. Berlain ijtihad, dia keluar hukum lain.
Ya, jadi kalau dia patah balik berarti dia percaya pada makmum. Dan bila dia percaya pada makmum, dia percaya pada diri di sini, kata dia tambah wajib turun, bukan kata batal. Wajib turun balik. Walaupun dia waladhdallin. Tadi duk kelahi tu. Aku betul ke makmum betul? Aku betul ke makmum betul? Dia baca Fatihah ni sampai waladhdallin baru tanya, "Yalah aku salah." Wajib turun masa tu. Pasal dia tak boleh tambah lah. Kalau dia tahu dia menambah, dia tambah lagi, batal kan. Dia sambung batal. Jadi kat mana dia ingat tak kira. Walaupun dia ingat pada waladhdallin, walaupun dia dah rokok baru dia teringat balik, dia kena patah balik tadi. Dia tak boleh sambung. Aku dah terajak ni, terus sambung ke tak? Sambung batal. Tapi kalau dia tak yakin pada makmum, dia percaya pada diri dia, aku betul, ya, dia habiskan mayang dia. Yang tak boleh, ni ingat satu, yang tak boleh patah balik ni benda sunat. Contohnya dia tinggal tahiyat awal. Imam tinggal tahiyat awal, dia berdiri tegak, bum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiba-tiba makmum itu subhanallah. Oh, aku tinggal tahiyat dia. Dia pun batal balik. Aku batal. Sebab benda sunat. Sunat tu boleh tinggal. Dia dah pergi ke rukun baru, tak boleh batal balik lah. Habis, sujud sawi lah dia ada tanda dia. Dan semalam tu, sebenarnya was-was pada saya tu bukan cukup dah rakaat. Saya duduk tahiyat awal tu, saya rasa tak baca tahiyat awal ni. Aku tadi tahiyat awal itu. Sebenarnya terganggu pakai mikrofon ada wire tau. Masa nak sujud, dia kena kedai. Saya selap. Betul? Rupanya tak boleh sembahyang ni jangan ganggu dengan perbuatan. Tashwish. Bila duduk dah confused. Aku tahiyat awal ke masuk rakaat ketiga, rasa macam belum rakaat ketiga. Saya pun baca tahiyat awal tu. Bunyi subhanallah. Aku salah dah ni kata. Saya bangun. Jadi kena sawi, kena sebab kita dah tambah rakaat. Sikit, tambah sikit, tak tambah banyak. Sunat sawi. Yang kedua tak? Yang kedua. Yang kedua, ini masalah masbuk. Masbuk kan? Masbuk. Masbuk dia masuk rakaat yang keempat. Apabila dia masuk rakaat yang keempat, tadi khilaf tadi imam juga sama yang tadi dia sebut. Imam bangun. Kan? Kita baru masbuk. Kan? Masuk. Jadi apa ni, bila imam masuk dia dah buat rakaat satu rakaat, baru rakaat yang keempat dah dia buat sempurna. Lepas tu dia pun bila memang bangun, dia pun bangun mengikuti imam. Bila makmum tegur imam duduk balik. Ketika itu makmum pun ikut duduk. Adakah makmum ni batal? Okey. Itu dia. Baru tu. Dia kaedah dia, selagi mana makmum tersebut imam yang tak bagi salam, dia masih makmum. Okey. Cuma kaedah dia sekarang ni dia confirm. Dia masuk rakaat keempat. Okey. Patutnya tahiyat akhir lah. Dia pun patut duduk tahiyat akhir. Tumpang ke imam. Tok imam ni lupa dia tambah satu rakaat lagi. Dia pun ikut. Bila ikut, dia dah memang hak rakaat dia. Hak rakaat dia. Okey. Tiba-tiba imam lupa. Imam lupa. Dia tak farakah imam lagi. Imam lupa. Imam turun balik. Bila imam turun balik, dia ikut, wajib ikut. Pasal perbuatan imam tu dah betul. Tadi tak betul. Tapi Rakaat, walaupun dia masuk rakaat dah, pasal dia masih makmum. Jadi sebab tu aulanya dia mufarakah ketika tu. maksudnya bukan batal kan? Tak. Dia aulanya dia mufarakah. Bila dah imam tu tambah, dia dah naik rakaat satu, ya, maknanya dia kena niat mufarakah. Sebab imam tu dah tak betul. Tapi kalau diikut juga tak batal. Tak betul. Kalau ikut dia tak mufarakah, dia kena ikut perbuatan imam turun balik. Sebab pada perbuatan imam tu wajib dah turun. Dia masih makmum, kena ikut dah imam. Rakaat yang dia masuk dia lahir. Dia kira mula balik daripada situ. Maknanya rakaat pertama dia sah, rakaat kedua dia kira lahir sebab dia kena ikut imam balik. Rakaat dia bayar lepas salam, dia kira rakaat kedua bagi dia. Ada kaul yang mengatakan sepatutnya dia batal sebabnya makmum yang lain tu dah tahu. Jadi di sini istihad dia.
Yang timbul dia ialah makmum ni tadi beristihad, dia bukan beristihad atau makmum. Dia beristihad dari diri dia. Betul tak saya punya cerita ni? Dia beristihad, dia kata dia tak tahu imam berapa rakaat apa sebab dia baru ikut orang satu rakaat. Tapi bila imam mana si makmum ni tak tahu. Okey. Kalau dia tahu, memang dia tahu kata Tok Imam ni salah, kan? Dia memang kena ikut sampai apa benda Tok Imam buat. Ya. Bila akhirnya dia tahu kata rakaat yang dia ikut tu adalah lebihan imam, rakaat tu lama. Sebab tidak sah jemaah mengikut rakaat tambahan imam. Maknanya masih dia tak batal. Dia tak batal. Dia tak ikut yang tu, dia ikut yang tu. Dia kena ikut rakaat. Jadi rakaat dia lama. Dia tak boleh batal tak semena-mena. Pada i'tiqad dia sah asalnya. Dah dia tahu bahawa hukum dia lama. Sebelah lagi satu. Tak adalah dia. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina al-arifin, Allahumma iftah 'alaina al-arifin. Allahumma qulubana bi nurika kama nawassa hadha syafika wa